Sri Lanka, Singapura, Kuwait, Mesir, Korea Selatan, Serbia dan Amerika Syarikat. Apakah persamaan yang dimiliki oleh semua negara-negara ini? Mungkin banyak tekaan yang boleh dibuat tentang persamaan yang ada, tapi tahukah anda kesemua negara-negara ini telah melaksanakan pilihan raya umum dalam tahun 2020 ketika dunia berada dalam kemelut pandemik COVID-19? Tak lama lagi, pada 6 Jun 2021, Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 akan dianggap terbubar secara automatik setelah cukup 5 tahun sejak sidangnya yang pertama. Menurut perlembagaan, pilihan raya negeri perlu diadakan dalam tempoh 2 bulan selepas itu. Namun dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytihar darurat di seluruh Malaysia bermula Januari 2021, tiada pilihan raya boleh diadakan sehingga tamatnya tempoh darurat. Situasi ini sama juga yang dialami pilihan raya kecil untuk Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dun Bugaya, yang mana kesemuanya tertangguh disebabkan semua kawasan tersebut telah diletakkan di bawah status darurat. Ini semua terjadi gara-gara kenaikan drastik jumlah kes COVID-19 dalam negara selepas pilihan raya negeri Sabah pada September 2020. Merebaknya jangkitan COVID-19 sejak Oktober 2020 dikatakan berasal dari sepanjang tempoh kempen dan hari pilihan raya di Sabah. Langkah mengisytihar darurat adalah cara untuk menangguh mana-mana pilihan raya untuk diadakan demi memastikan pengawalan jangkitan kes COVID-19. Ini dikira agak malang kerana banyak langkah pembaikan boleh diambil dalam proses pilihan raya di Malaysia itu sendiri untuk mengelakkan ulangan kesilapan yang berlaku akibat PRN Sabah tempoh hari. Melihat kepada negara-negara yang meneruskan pelaksanaan pilihan raya pada tahun lepas, banyak penambahbaikan yang boleh diambil oleh Malaysia bagi membolehkan pilihan raya berjalan seperti yang dikehendaki perlembagaan. Korea Selatan telah menjalankan pilihan raya umum pada bulan April 2020 ketika situasi berkenaan COVID-19 dikira masih di peringkat awal. Badan pelaksanaan pilihan raya di sana enggan membuat penangguhan kerana menurut sejarah Korea Selatan tidak pernah menangguhkan pilihan raya mereka termasuk semasa Perang Korea pada dekad 50-an. Pada kali ini, langkah berjaga-jaga diambil sepanjang tempoh pencalonan kempen hari pengundian sehingga keputusan diumumkan. Undian awal dibuka kepada umum selama 2 hari sebelum hari pilihan raya dan 26% jumlah pengundi mengambil bahagian dalam proses undian awal ini. Pesakit yang positif COVID-19 juga dibenarkan mengundi iaitu selepas pusat undian ditutup kepada pengundi lain. Singapura pula mengambil peluang untuk beralih kepada sistem digital dalam merekod kehadiran pengundi. Kertas semakan secara manual hanya digunakan untuk situasi sampingan sebagai proses sandaran. Begitu juga dalam proses penamaan calon parti. Semua pencalonan dibuat online dan kehadiran fizikal di pusat pencalonan tidak diperlukan. Antara perubahan lain yang dibuat ialah menghad sesi kempen dan tidak membenarkan himpunan atau ucapan umum semasa berkempen, penambahan jumlah pusat mengundi, menetapkan waktu mengundi khusus untuk setiap pengundi untuk mengelakkan kesesakan. Ini termasuk mendahulukan warga tua untuk datang mengundi lebih awal pada hari pilihan raya. Dan disebabkan masih ramai yang beratus hingga petang, waktu mengundi juga dilanjutkan ke malam hari. Contoh di Sri Lanka pula, pihak Badan Pilihan Raya di sana menjalankan sesi percubaan untuk menilai perubahan yang dibuat sebelum hari mengundi yang sebenar. Ditambah pula, pengundi dibenarkan membawa pen sendiri untuk memangkah undi masing-masing sebagai langkah keselamatan. Di Macedonia Utara, slot waktu pengundian yang berbeza diberikan kepada pengundi berdasarkan alamat kediaman dan kumpulan umur. Selain itu, bagi yang berada dalam kuarantin, pegawai pilihan raya telah datang ke rumah pengundi sendiri bagi membolehkan para pesakit melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. Semua langkah-langkah ini dibuat sebagai tambahan selain prosedur keselamatan yang asas di semua negara seperti penjarakan di pusat mengundi, mensanitasi alatan yang digunakan, semakan suhu, penggunaan sarung tangan plastik dan juga hand sanitizer.
Di Kuwait, pusat mengundi khas dibuka untuk pesakit yang positif COVID-19. Di Amerika Syarikat, pengundi dibenarkan memohon untuk mengundi secara pos atau membuat undian awal sebelum hari mengundi. Di Perancis, warga tua boleh mencalonkan pengganti sebagai proksi untuk membuang undi bagi pihak mereka dan juga waktu mengundi di sana dilanjutkan beberapa jam. Ini semua perubahan yang dianggap positif demi membolehkan pilihan raya dijalankan pada ketika dunia menghadapi cabaran untuk melaksanakan aktiviti harian secara normal. Di Malaysia, untuk menyenangkan perjalanan pilihan raya tanpa rasa kerisauan terhadap ancaman kesihatan, mungkin antara penambahbaikan yang boleh diambil oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ialah membolehkan undian pos dibuka kepada semua pengundi yang bermastautin di luar kawasan mengundi, menghad kempen pilihan raya untuk dibuat secara online melalui aplikasi media sosial atau siaran video, mengatur hari mengundi untuk lebih dari 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari untuk mengelakkan kesesakan atau lanjutan waktu mengundi kepada tambahan beberapa jam, menetapkan waktu mengundi yang berbeza mengikut kampung, taman perumahan atau blok kediaman. Bagi pesakit COVID-19, pusat mengundi dibuka di pusat-pusat kuarantin atau di hospital, atau undian dibuka untuk mereka pada hari yang berbeza dari pengundi yang lain. Kita sudah pun melangkah masuk ke tahun 2021. Diharapkan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya tidak sekadar duduk dan menunggu tarikh tempoh tamat darurat. Seharusnya penilaian dan perancangan sudah pun dijalankan untuk menawarkan langkah yang lebih fleksibel dalam proses pilihan raya dan untuk membolehkan pilihan raya diteruskan ketika dalam krisis seperti yang dilihat sekarang. Apa pendapat anda? Apakah penambahbaikan yang boleh diambil oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memastikan keselamatan terjamin dalam proses pelaksanaan pilihan raya yang tertangguh?